Salam sejahtera. Dalam pelajaran lalu, kita telah pun memahami beberapa peningkatan yang berlaku dalam aspek politik tamadun Yunani, Rom, India dan China. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mengenal pasti dua lagi aspek yang membawa kepada peningkatan sesuatu tamadun, iaitu perundangan dan ekonomi. Bagi tujuan tersebut, kita akan tinjau dengan lebih dekat lagi perkembangan tamadun Yunani, Rom, India dan China. Dalam tamadun Yunani, Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai penggubal undang-undang untuk rakyat. Di Athens, walau bagaimanapun, keputusan rakyat jelata atau suara ramai diambil kira dalam membuat sesuatu keputusan. Ringkasnya, undang-undang Yunani menekankan kebebasan bersuara oleh badan-badan pentadbiran negara kota, iaitu Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrate dan Juri. Dalam bukunya The Republic, ahli falsafah Plato menyatakan bahawa negara harus diperintah oleh ahli falsafah atas kecekapan dan kebolehan mereka menggubal undang-undang. Menurutnya lagi, ahli falsafah lebih cekap, terbaik dan berkebolehan. Dari sudut perundangan, undang-undang bertulis yang pertama di Rom adalah Hukum Kanun 12. Dipahat pada kayu, hukum yang juga dikenali sebagai Papan 12 ini dipamerkan untuk rujukan orang ramai. Pada tahun 572 Masihi, Kod Undang-Undang Justinian diterbitkan. Hasil himpunan Maharaja Justinian yang dibukukan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Rakyat dan Undang-Undang Semula Jadi atau Natural Law. Dari sudut perundangan, Dharma Sastra dianggap sebagai kitab undang-undang tertua dalam tamadun India. Peranan raja untuk memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang akan dirujuk kepada golongan Brahmin sebagai pihak yang mahir, khususnya bagi peraturan-peraturan yang berkait dengan keagamaan. Hukuman akan dikenakan berdasarkan tahap kesalahan si pelaku. Walau bagaimanapun, di zaman pemerintahan Maharaja Asoka, Tiang Asoka menjadi tempat di mana ukiran undang-undang disampaikan kepada rakyat sebagai titah perintah raja. Bagi tamadun Cina pula, undang-undang awal mereka adalah berasaskan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Feisu. Mengikut falsafah ini, ketegasan undang-undang dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam melaksanakannya, tidak perlu ada rasa belas kasihan. Kandungannya tertakluk kepada 2 prinsip utama perundangan: hukuman berat kepada si bersalah dan bercorak kolektif, iaitu melibatkan hukuman ke atas anggota keluarga yang terlibat. Walau bagaimanapun, prinsip ajaran Confucius adalah bertentangan dengan falsafah legalisme ini. Beliau menekankan bahawa demi menjaga keharmonian rakyat yang dipimpin, seseorang raja itu perlu memiliki budi pekerti yang baik. Seawal tahun 800 sebelum Masihi, kerajaan Yunani telah mula berkembang di mana penyatuannya dengan Macedonia telah berjaya dilakukan oleh Raja Philip kedua.
Usaha ini diteruskan oleh anak beliau, Alexander the Great, dari Parsi sehingga ke Laut Mediterranean. Peluasan ini menyebabkan perkembangan dalam pelbagai bidang dan tersebarnya budaya Helenistik, iaitu gabungan budaya Yunani dengan adat Timur dan Parsi ke empayar jajahannya seperti Antioch, Iskandaria dan Syracuse di Itali. Perluasan kuasa Empayar Rom bermula di bawah Augustus Caesar, diktator yang mula mewajibkan sistem pemerintahan secara warisan. Beliau adalah anak saudara kepada Julius Caesar. Jajahan Empayar Rom bermula daripada Britain sehinggalah ke Palestin. Dengan menggunakan bala tentera yang amat besar, Chandragupta Maurya memperluaskan jajahannya dari utara India sehingga ke sempadan India Barat. Anaknya, Bindusara, meluaskan Empayar Maurya sehingga ke Mysore di selatan India. Kaedah kekerasan ini berubah apabila Maharaja Asoka berkuasa, lalu menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan lebih terbuka dalam menyebarkan pengaruhnya sambil menyebarkan agama Buddha. Pemerintahan autokratik Maharaja Sheikh Wangti telah berupaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di China lalu mewujudkan empayar dinasti Qin yang sangat kuat. Beliau membina tembok besar China sebagai pertahanan daripada serangan orang Gasar. Kejatuhan dinasti Qin diganti dengan dinasti Han di bawah pemerintahan Maharaja Han Wuti. Peluasan secara kekerasan diteruskan daripada Xinjiang sehingga akhirnya ke Jepun dan Turkistan. Kegiatan awal ekonomi sesuatu tamadun umumnya bertumpu kepada bercucuk tanam, memelihara ternakan dan menghasilkan barangan untuk menyara diri. Dengan majunya sesuatu tamadun, kegiatan ekonomi meningkat pula kepada aktiviti berbentuk komersil dengan terdapatnya lebihan pengeluaran. Bertukar-tukar barang atau sistem barter merupakan asas permulaan bagi aktiviti perdagangan. Penciptaan barangan tembikar, peralatan memotong daripada logam dan barang-barang perhiasan memperluaskan lagi kegiatan ekonomi. Hampir semua negara kota dalam tamadun Yunani memberikan tumpuan terhadap pertanian, melainkan Sparta yang bentuk muka buminya bergunung ganang. Perdagangan banyak berlaku di antara kawasan pesisiran pantai seperti Syria, Mesir dan Fonisia. Bagi kota Athens dan Corinth yang sering menghadapi masalah kekurangan bekalan, makanan diimport dari daerah selatan dan kawasan berhampiran Laut Hitam. Ini menjadikan Athens sebagai tempat pengumpulan barangan dari kawasan timur. Apabila sistem cukai diperkenalkan di negara-negara kota, harga barang dagangan dengan sendirinya meningkat. Rakyat Yunani mula berhijrah ke tempat-tempat lain seperti Iskandaria dan Syracuse di Itali. Ekonomi tamadun Rom lebih berasaskan pertanian dan penternakan. Di bawah pemerintahan Augustus Caesar, keadaan politik yang stabil menggalakkan perdagangan antarabangsa. Rom mengeksport emas, barangan kaca serta kain linen ke negara luar. Hasil import dari China adalah sutra dan lada putih. Manakala dari India, Rom mengimport minyak wangi, mutiara, tekstil
dan barangan kosmetik. Pada zaman ini juga, mata wang emas dan perak telah diperkenalkan. Era kemajuan perdagangan Rom ini juga dikenali sebagai Pax Romana. Sejarah tamadun India mencatatkan perkembangan ekonomi yang paling pesat. Sejak abad ketiga sebelum Masihi lagi, perdagangan dengan dunia luar sudah mula wujud. Barang dagangan seperti senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara menjadikan wilayah Angga, Kalisa dan Karusa sebagai tempat yang terkenal di kalangan para pedagang. Kerajaan Maurya mewujudkan hubungan perdagangan dengan negara luar melalui kota-kota pelabuhan yang terus berkembang di bahagian timur dan di barat India. Perkembangan ekonomi juga membawa kepada kewujudan Stratstin, iaitu Persatuan Pedagang dan Pengusaha yang antaranya merangkumi bidang pertukangan kayu, logam dan barangan kulit. Dengan wujudnya persatuan seumpama ini, harga, kualiti barangan dan gaji pekerja dapat dikawal. Turut berkembang adalah industri tekstil dan barang perhiasan. Selain daripada mengenakan cukai, mata wang emas yang turut diperkenalkan menunjukkan bahawa dasar keuangan yang sistematik telah pun dimulakan dalam tamadun zaman Gupta dan Maurya. Perdagangan maritim antara India dengan alam Melayu membawa rempah ratus, bedak wangi dan barangan logam ke India. Manakala perdagangan dengan negara China membekalkan tembikar, barang kaca dan minyak wangi. Ekonomi negara China mula berkembang sejak zaman dinasti Shang lagi. Perkembangan pesat di bidang pertanian berlaku dengan penciptaan alatan seperti tenggala untuk membajak serta kola kuda untuk menarik kayu dan kenderaan. Penciptaan-penciptaan baru terus membantu perkembangan di bidang pertanian pada zaman dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Selain memperkenalkan kaedah penanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah, kawasan bukit yang mula diteres, pembinaan terusan dan pengawalan banjir mempertingkatkan lagi hasil pertanian. Hasil perusahaan logam dan tembikar yang sudah dimulakan sejak zaman dinasti Han juga mula didagang ke luar China. Jalan Sutera Darat membawa pedagang-pedagang Cina ke alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat sebelum jalan laut diperkenalkan pada zaman dinasti Tang. Perkembangan perdagangan di dalam negeri melahirkan golongan kelas pertengahan peniaga-peniaga yang besar. Perkembangan dalam sistem perhubungan seperti jalan raya, jambatan dan kenderaan yang dipacu oleh haiwan mempertingkatkan lagi perkembangan ekonomi tamadun Cina yang dibawa sehingga masa kini. Begitulah para pelajar betapa hebatnya masyarakat terdahulu. Sebentar tadi, kita telah pun melihat dengan lebih dekat aspek-aspek perkembangan tamadun Yunani, Rom, India dan China dari sudut politik dan ekonominya. Apa yang kita warisi kini adalah berkat kewibawaan mereka dan inilah sepatutnya kita kekalkan demi generasi akan datang. Dalam episod yang akan datang, kita akan telitikan pula perkembangan sosial tamadun-tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Sehingga itu, selamat belajar semua.